Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Wahaikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Allah, dengan baiknya Allah dengan kita, maka kita di sini menjadi tetamunya. Mungkin kita merasa keberadaan kita di sini kerana keinginan kita, usaha, upaya kita. Hakikatnya keinginan, usaha, ikhtiar tidak akan terjadi jika ia tidak seiring dengan takdir Allah. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Apa yang kamu dapati daripada kebaikan itu, segalanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita fahami, pegang kukuh-kukuh, pegang sungguh-sungguh, tuan-tuan sekalian. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan daya dan upaya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billah. Maka terselamatlah hati kita daripada penyakit-penyakit hati. Antaranya ialah ujub, riya, sum'ah, takabur dan lain-lain lagi. Bila penyakit-penyakit ini menampak di hati kita, bila kita mula menuhankan keyakinan kita, bila kita mula menuhankan keinginan kita, bila kita mula menuhankan usaha dan ikhtiar kita, maka akhirnya kita rasa kita punya ikhtiar kita, upaya kita, maka kita telah terjatuh dalam perangkap iblis, tuan-tuan sekalian. Dengan sebab itu lahirlah penyakit-penyakit tadi. Tapi kalau kita hanya pegang apa saja kebaikan, segalanya daripada Allah, kita tak ada daya dan upaya, maka akhirnya dalam hati kita hanya ada satu rasa saja yang sepatutnya ada dalam hati kita. Dan rasa inilah sebenarnya yang menjadi punca kebahagiaan kita. Kalau kita nak cari bahagia, di sinilah tuan-tuan sekalian, rasa ini. Apa dia? Iaitu terima kasih Allah, thank you Allah, alhamdulillah. Dan bila kita berterima kasih kepada Allah, maka sistem dan peraturan Allah yang benar dan kekal benar sehingga ke hari kiamat akan berjalan di atas kehidupan kita, dalam kehidupan kita. Apa dia? La in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur, nescaya aku akan tambah. Dan saya suka ingatkan, sebenarnya kebolehan untuk bersyukur juga adalah rezeki daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang seharus dan sewajarnya kita minta. Seperti mana Nabi menyarankan kita meminta, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa ta'atika wa husni ibadatik. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, jangan lupa untuk niat duduk di sini i'tikaf kerana Allah. Di samping berniat untuk menunggu salat Isya, di samping kita berniat untuk kita mengutip mutiara ilmu untuk kita amalkan dan minta bagi Allah
memberi faham dan mengupayakan kita mengamalkan apa yang kita fahami. Seperti biasa, sebelum kita sambung kitab kita, marilah sama-sama kita tenangkan hati kita, bawa hati kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan sekalian, ke belakang ni, akhir-akhir ini banyak ujian-ujian dalam kehidupan kita, ujian sakit, ujian kehilangan, pelbagai ujian tuan-tuan sekalian yang memerlukan kita bersedia dengan emosi yang kuat maksudnya. Dan saya nak bagi tahu, kita tak perlu berlakon kuat. Don't pretend to be strong. We are by nature is weak, maksudnya tak payah berlakon jadi kuat. Fitrah kita, hakikat kita memang kita lemah, tapi kita hanya jadi kuat bila kita bersama dengan yang maha kuat, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat macam mana kita, kuat macam mana kita, tapi kalau jauh daripada yang maha kuat, tak ke mana kita, tuan-tuan sekalian. Hakikat fitrah kita, khuliqal insan dhaif. Allah Ta'ala sebut diciptakan manusia itu lemah maksudnya. Jangan tak ada pesimistik, jangan ada rasa-rasa pesimistik, rasa putus asa. Ini rasa-rasa yang sengaja ditimbulkan oleh iblis maksudnya. Ditimbulkan oleh iblis. Kita tak perlu ada rasa tersebut, sebab kita ada Dia dalam kehidupan kita yang maha kuat. Tempat kita bergantung, Allahu As-Samad. Allah lah tempat kita bergantung. Tiada ada pergantungan yang lebih kuat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita mulakan dengan zikir. Moga Allah Ta'ala memberi kekuatan kepada kita, membawa kita lebih dekat kepadanya, insyaAllah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan mengingati Allah, nescaya hati akan menjadi tenang, insyaAllah. فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعلو الوجوه تسجد فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعلو الوجوه وتسجد فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعلو الوجوه وتسجد حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون شفاء
الآمين لا إله إلا الله والملك الحق المبين محمد الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله والملك الحق المبين محمد الله صادق الوعد الآمين أستغفر الله إن الله كان توابا 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. Alhamdulillah. Baik, kita sambung lagi dengan kitab bimbingan mukminin pada mencari redha Rabbul Alamin, iaitu karangan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kita berbicara tentang galakan supaya menjadi pemurah dan celaan kepada bakhil. Baik. Cerita dermawan ini dibawa dalam kitab kitab ini sebahagian daripada Ihya, sebahagian daripada kitab Ihya Ulumuddin. Dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu katanya, orang yang murah hati adalah orang yang suka menderma dengan sesuatu kebaikan sebelum diminta. Jadi kalau tuan-tuan sekalian, kalau orang minta kita bagi itu bukan memang pemurah juga tuan-tuan sekalian, tapi lebih afdal kita ambil berat, tengok saudara kita dalam kesusahan, kita bantu. Itu lebih afdal daripada dia datang ketuk pintu rumah kita tengah malam, kesesakan dan sebagainya. Tuan-tuan sekalian, lebih afdal kalau kita peka dengan mereka-mereka yang kesusahan di sekeliling kita. Ini yang disarankan. Jaga-jaga tuan-tuan sekalian. Kita kalau saudara jiran kita dalam kesusahan, hukum dia wajib tolong. Tapi tuan-tuan sekalian, ramai yang tertipu dengan mengutamakan yang sunat. Duit dia banyak-banyak, dia pergi mana? Dia pergi melancong tu saudara kira. Ni dia pergi umrah. Tuan-tuan sekalian, haji berkali-kali. Haji yang kedua dia jadi sunat. Ni kawan kita tuan-tuan sekalian berhutang kerana sesak, maksudnya hutang ni tuan-tuan sekalian termasuk dalam satu golongan yang
asnaf, maksudnya sangat-sangat perlu untuk kita bantu keluarkan dia daripada kebimbangan, kerisauan. Jiran-jiran kita tak cukup makan, anak-anak sekolah, maksudnya itu pastinya degree dia lebih tinggi daripada sunat. Tapi tuan-tuan sekalian, iblis pandai. Dia suruh kita seronok buat sunat. Satu lagi tuan-tuan sekalian, saya nak bagi tahu, kalau bertembung ni amalan-amalan sunat dah. Kalau wajib, itu kita kira lain. Kalau amalan sunat bertembung, tuan-tuan sekalian, yang mana lebih afdal? Antara kita saja sebagai dengan Tuhan, ataupun kita dengan makhluk kerana Tuhan? Ni kadang-kadang bertembung dalam kehidupan kita ni. Kita dengan Tuhan, baca Quran kan, kita dengan Tuhan. Tapi kalau kita tolong orang, kita dengan makhluk, tapi dibuat kerana Tuhan, itu lebih afdal. Sebab yang tadi sebagai hamba saja, kita dengan Tuhan sebagai hamba, tapi kita dengan makhluk, kita sebagai hamba kerana Allah dan sebagai khalifah. Maksudnya kita bukan sekadar hamba, tuan-tuan sekalian. Kalau hamba, tuan-tuan sekalian, Nabi senang kalau dia jadi hamba saja. Dia tak payah duk dakwah kat orang. Dia ibadat, tuan-tuan sekalian, buat ibadat ya. Tapi sampai kena baling batu, darah kaki, tuan-tuan sekalian, hampir tercabut nyawa dia. Untuk apa? Bukan sebagai hamba saja, tak ada isu, tuan-tuan sekalian. Tapi sebab tanggungjawab kita sebagai khalifah, maksudnya kita bukan kita dengan Tuhan saja, ada tanggungjawab kita dengan makhluk, maksudnya. Ni Tuhan tanya, tuan-tuan sekalian, kalau jiran kita tak cukup makan, kita senang lenang, tuan-tuan sekalian, jangan, Ustaz, saya amalan cukup Ustaz, boleh masuk syurga. Tak, dia tanya kan, kamu tahu kan jiran kamu dalam kesusahan kan, kamu buat apa? Nuh kat Palestin dah 40 tahun dah aku bagi ujian, kamu jawab apa? Saya baru duk cari jawapan, ya Allah, gila jawapan tu. Kan 40 tahun dah ujian ni Palestin ni 40 tahun dah dia bentang paper, answer the question properly kan. Sebab sampai satu masa kita kalau periksa, sampai satu masa dia kata time is up, put your pen down. Habis masa cik letak pen. Kita, tuan-tuan sekalian, ni ujian kita ni. Di sekeliling kita ni ujian. Sampai satu masa Tuhan kata put your pen down. Habis masa dah. Kita aku jawab apa? La ilaha illallah. Tak tahu nak jawab apa. Lepas tu nanti dapat result. Tuan-tuan sekalian, dapat result, tuan-tuan sekalian, kita jawab entah apa-apa. Ni ujian. Kehidupan itu itself is ujian. Ujian apa? Kita ada dua biasa ujian kita. Ujian nikmat. Kalau ujian nikmat, ujian dia apa? Syukur. Kalau diuji dengan musibah, ujian dia sabar. Itulah ujian kita biasa. Ujian nikmat iaitu syukur, ujian musibah iaitu sabar. Boleh tak? Ya. Tuan-tuan nak ujian yang mana? Ujian nikmat ke ujian sabar? Ujian musibah? Nak ujian musibah? Lain macam ni, ragu-ragu lah. Ada orang tanya, Ustaz, best lah Ustaz kalau kita diuji dengan nikmat saja. Ujian nikmat apa? Syukur. Sebab yang tak best ni uji musibah, kehilangan, penyakit, tak best. Tuan-tuan sekalian, Ustaz, macam mana Ustaz kalau kita best lah kalau kita diuji dengan nikmat saja? Tuan-tuan dan puan sekalian, ujian ni payah dengan senang. Yang mana yang paling senang? Ujian ni, nak tahu ujian payah dan senang, kita tengok yang mana yang mudah membawa kita kepada Allah. Nikmat ke musibah? Musibah. Ramai yang lulus. Nikmat. Tuan-tuan sekalian, ramai yang gagal, sekalian. Jadi kalau SPM ada 2 set soalan, tuan-tuan nak senang ke payah? Senang. Kalau senang, ujian musibah. Senang. Lulus. Kan? Cikgu, saya nak set yang payah, cikgu. Bahlul kau. Kan? Jawab kau. Ada set senang, dia nak jawab payah. Tuan-tuan sekalian. Kan? Maksudnya, tuan-tuan sekalian, ambil ujian yang mudah. Ujian mudah apa? Iaitu musibah. Tuan-tuan sekalian. Ini tapi tuan-tuan sekalian, kita dah rasa ujian nikmat.
Kebanyakan tuan-tuan sekalian ahli neraka di kalangan orang yang tenggelam dalam nikmat maksudnya. Sebab tu orang yang diuji musibah banyak lulus. Dia yang baru-baru ni tuan-tuan sekalian yang apa? Suami dia apa? Diikat kan. Diikat mulut dia, dicampak ke dalam sungai dalam keadaan hidup tuan-tuan sekalian. Dalam keadaan hidup. Kebetulan waktu tu apa? Hujan lebat, air urus tuan-tuan sekalian, polis cari tak jumpa. Isteri dia pergi atas jambatan tu, dia kata apa? Ya Allah, aku rida, inilah kuburan suami aku. Lulus. Dia jawab betul. Lulus dia. Tuan-tuan, kalau jawab salah macam mana? Dia jadi putus asa, dia hilang punca, gagal dia. Sebab itu kita berjaya bukan sebab kita gagal, bukan sebab ujian. Kita gagal sebab salah menjawab ujian. Kalau kita jawab ujian betul, lulus kita. Kita terus kejap ya kat dunia ni tuan-tuan sekalian. Dunia ni ujian. Sampai satu masa tuan pemeriksa akan ambil kertas tu, tengok jawapan kita. Dia kata habis masa kamu, letak pen. Maksudnya tinggalkan kertas kamu. Maksudnya nanti kamu tunggu result. Maksudnya iaitu di hari akhirat. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Ini tuan-tuan sekalian, kita kalau kita peka, itu terbaiklah, terbaik. Suka memberi makan di mana-mana tempat sahaja dan sentiasa belas kasihan terhadap peminta sedekah dengan membelanjakan apa yang ada pada dirinya. Ini tuan-tuan sekalian, ni kita kena mengaji betul-betul. Sebab kadang-kadang kita ni mengaji tak betul. Hadut sebelah kita tu, jin kita tu, jahat tu, dia mengaji lagi betul. Dia fokus. Uish, ini bahaya ni. Dia kata, aku macam mana? Sekali dah sebab tuan dia lena, sekali dia balik ajak tuan dia sesat. Tuan dia kan, ni kata ni, kita kena sentiasa belas kasihan terhadap peminta sedekah. Sekali tuan-tuan sekalian, orang pun ada point, jom kita pakai minta sedekah. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan sekalian kena faham juga siapa yang disuruh beri. Kita dalam Islam ni tuan-tuan sekalian, orang Islam ni, dia kalau dia tak akan minta, memang dia perlu minta. Orang Islam yang faham betul-betul, dia akan minta bila dia perlu betul-betul minta. Itu kita kena bantu dia. Tapi yang kita sebut sebagai beggars ni tuan-tuan sekalian, dia boleh usaha tapi dia memilih untuk meminta. Saya pergi masjid di Singapura tuan-tuan sekalian, dia letak kat luar kan, memberi kepada beggars, giving to the beggars is against the law. Maksudnya memberi kepada peminta ni, bukan kata ni, bukan orang yang kadang dia memilih untuk meminta, dia tak nak berusaha, adalah against the law, maksudnya melanggar peraturan. Sebab tu bagi kat pihak authority, dan pihak authority akan bagi kepada pihak yang selayaknya. Sebab nanti akan ada ramai yang ambil kesempatan tuan-tuan sekalian. Dan kita kata kita ambil mudah kan, bagi je lah ustaz, itu kita dengan tuan-tuan sekalian, akhirnya kita sebab tu kalau ada hadis kita kena faham betul-betul. Kita jangan ambil mudah. Kita kena faham betul-betul konteks sesuatu hadis itu disebut. Bukan kita main pakai melepaskan batuk di tangga saja. Sebab tu syarat dalam Islam yang paling utama iaitu akal. Akal maksudnya apa? Fikir tuan-tuan sekalian, renung tuan-tuan sekalian. Kalau tak tahu tanya maksudnya. Bukan main pakai redah saja. Lepas tu ya Allah, saya tak tahu ya Allah, maafkan aku ya Allah, aku tak tahu ya Allah. Allah Ta'ala kata, kenapa kau tak belajar? Maksudnya tak escape, tak boleh nak escape juga. Sebab cari ilmu adalah fardu ain maksudnya. Baik tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Abdullah bin Ja'far berkata, tebarkanlah kebaikan itu di mana-mana saja, laksana langit menghujani bumi. Buat kebaikan apa-apa bukan semestinya melibatkan harta. Kadang-kadang dengan senyuman, dengan perkataan yang baik tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang kalau kita dengan pasangan kita ni tuan-tuan sekalian, kadang-kadang tadah telinga je. Orang perempuan kadang-kadang dia, isteri kita balik penat-penat, terutama yang
kerja cikgu, tuan-tuan sekalian, banyak masalah. Dia balik dia nak luahkan. Kita tak ada tinggal ya. Ya. Lepas tu dia berhenti kan. Habis dah abang, terima kasih abang menjadi pendengar yang baik. Sudah. Bukan dia nak minta suruh bayar apa-apa, bukan minta penyelesaian pun, tuan-tuan sekalian kan. Mudah jumpa, sebut kata-kata yang elok, tuan-tuan sekalian. Kalau nak bercakap, renung dulu. Nak cakap apa-apa, renung dulu. Maksudnya kalau aku cakap ni ada faedah ke tak? Ustaz, saya nak bercakap ni Ustaz, ada faedah, ada keburukan. Ada faedah, ada keburukan. Kalau macam tu, fiqh kata tak payah cakap. Sebab tak payah cakap? Sebab kaedah fiqh kata menghalang yang buruk itu lebih utama daripada mencari manfaat. Tak payah. Kalau ada dalam kita nak buat sesuatu, ada baik dan ada buruk, fiqh kata halang yang buruk dulu. Tak payah cakap. Ini mesti cakap. Cakap lah. Kalau mesti cakap, kena cakap. Biasa apa? Biasa amar ma'ruf nahi munkar. Kena cakap ni saya tak, walaupun saya tahu ni akan kecil hati, tapi saya kena cakap juga. Cakap atas sekalian. Walaupun ada orang tak suka. Kita hidup bukan mencari suka orang. Ni kita kena faham. Kita hidup bukan mencari sukanya orang. Kita hidup mencari sukanya Allah maksudnya. Kalau tuan-tuan mencari sukanya orang, tuan-tuan akan penat, tuan-tuan akan kecewa, dan tuan-tuan akan tersiksa. Hidup kita mencari redha Allah, sukanya Allah Subhanahu wa taala. Buat kebaikan, ingat, buat kebaikan. Apa cara sekalipun, boleh. Nak tak nak aja maksudnya. Dan satu lagi, bila tuan-tuan buat, untuk kita nak galakkan, untuk nak galakkan kita buat kebaikan ni, ingat kita buat untuk diri kita. Jangan buat untuk orang. Do it for yourself maksudnya. Saya kalau kita dalam quote and quote, be selfish. Be selfish ni maksudnya kita buat, jangan fikir pasal orang, kita fikir pasal diri kita. Kita tolong orang kan, orang nak terima kasih ke, orang tak nak berterima kasih ke, itu bukan urusan kita. Kita bukan buat kerana orang, kita buat kerana Allah. Allah Ta'ala tak terlepas pandang. Allah Ta'ala maha mengetahui. Allah Ta'ala takkan gagal untuk memberi ganjaran. Kalau orang ucap terima kasih, itu dia panggil instant bonus. Tapi hakikatnya ganjaran telah tersedia, tuan-tuan sekalian. Jaga-jaga ni, buat kebaikan apa-apa pun, dengan senyuman, dengan kata-kata, dengan apa pun. Tak boleh dengan tenaga, tak boleh dengan harta, dengan masa. Kita bagi masa kita buat kan. Andai kata kebaikan itu sampai kepada seseorang yang mulia hatinya, maka sudah sememangnya mereka itu ahli yang patut menerima kebaikan-kebaikan itu. Tetapi sekiranya kebaikan itu sampai ke tangan orang-orang yang rendah budinya, maka cukuplah anda menjadi ahli yang suka menebarkan kebaikan itu. Tak bercanggah tuan-tuan sekalian dengan apa yang saya sampaikan sebelum ni, tak bercanggah. Sebab apa? Islam suruh kita supaya bila buat sesuatu, buat dengan ilmu. Jangan buat secara membabi buta maksudnya. Mesti kita buat dengan ilmu. Diriwayatkan ada seorang yang mendatangi rumah sahabatnya, lalu dia mengetuk pintunya. Sahabat itu membukanya dan bertanya hajatnya. Jawabnya, aku ada berhutang sebanyak 400 dirham. Maka sahabat tadi mengira wang sebanyak yang diminta, lalu memberikannya. Kemudian dia masuk menemui isterinya sambil menangis. Isterinya bertanya, mengapa menangis? Maksudnya, tuan-tuan sekalian, dah bagi pinjam dah, bukan dia yang berhutang, dia yang memberi hutang, tuan-tuan sekalian. Lepas tu dia bagi, kemudian dia menangis. Isteri dia tanya, kenapa abang? Kenapa menangis? Maksudnya, tuan-tuan tengok. Jawabnya, aku menangis kerana aku tidak pernah bertanyakan hal sahabatku itu, sehingga dia terpaksa mengetuk pintuku meminta pertolongan. Tuan-tuan sekalian, ini tuan-tuan sekalian, ya Allah, ini kadang-kadang dengan sebab yang ni saja
Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga. Takut yang besar-besar, tuan-tuan sekalian, campur dengan riak, campur dengan wujud, Tuhan tak pandang. Tapi yang macam ni, ya Allah, tuan-tuan sekalian, ini sesuatu yang sangat ideal maksudnya. Kita tak boleh macam ni pun, kalau rendah sikit pun tak apa, tuan-tuan sekalian. Ini tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Tapi jaga-jaga, maksudnya buat kerana Allah maksudnya. Nanti jangan, kalau kita nak tahu kita buat kerana Allah ataupun tak, nanti kalau dia tak ucap terima kasih, kalau dia buat tak layan kita kecil hati. Maksudnya apa? Maksudnya keikhlasan kita tidak sepenuhnya. Kita mengharapkan, sebab kita berbudi, maka kita mengharapkan supaya dibalas budi kita. Sebab tu kalau itu tak termasuk ungkit lagi. Kalau ungkit memang out. Siapa-siapa yang ungkit, itu memang betul-betul tanda tidak ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tuan-tuan suka kalau isteri duk ungkit? Tuan-tuan suka? Sepatutnya saya tanya isteri dulu. Isteri suka tak kalau suami duk ungkit? Ni beras abang beli. Suka? Tak suka kan? Mana suka? Dia orang jawab tak suka. Saya nak bagi tahu, suami pun tak suka isteri tu ungkit. Jadi apa yang kita tak suka orang buat kat kita, kita jangan buat kat orang maksudnya. Apa yang kita tak suka orang buat kat kita, kita pun jangan buat kat orang. Tapi tuan-tuan jaga-jaga. Ada trik sikit kat sini. Ada sikit garisan line yang ni tak apa. Kita jangan, kalau kita tak nak orang buat kat kita, maka jangan sekali kita buat kat orang. Tapi tuan-tuan sekalian, jangan kita buat kerana orang. Bukan kerana tu. Kita ni ambil, contohnya saya tak suka benda ni orang buat kat saya, saya pun takkan buat kat orang. Tak apa. Tapi tuan-tuan jangan buat kerana orang. Faham tak? Ni, ayat ni beza. Kita, kalau kita nak orang buat baik kat kita, kita kenalah buat baik kat orang. Betul? Salah. Ni jaga-jaga, nampak betul? Kita, kalau kita nak orang buat baik kat kita, kita kenalah buat baik kat orang. Tuan-tuan sekalian, kita buat baik kat orang bukan supaya orang buat baik kat kita. Tu yang kita dah balik menangis setelah apa yang saya lakukan sebelum ini balasannya padan muka. Sebab apa? Sebab tak ikhlas. Kita buat baik kat orang sebab Tuhan suruh, bukan sebab orang buat baik kat kita. Tuan-tuan boleh jamin tak kita buat baik kat orang, orang buat baik kita? Tak. Nabi dia buat jahat kat siapa? Tak ada. Dia buat baik lah, tapi jahat juga orang buat kat dia. Ini satu lagi, nak tengok tuan-tuan belajar lah malam ni. Kita, kalau kita tak nak orang buat jahat kat kita, kita janganlah buat jahat kat orang. Betul tak? Ragu-ragu dah. Jawab je lah. Betul tak lah? Ragu-ragu, tak yakin. Salah. Kita tak buat jahat kat orang sebab Tuhan marah, sebab Tuhan larang, bukan sebab supaya orang tak buat jahat kat kita. Kalau kita tak buat jahat kat orang pun, orang nak buat jahat kat kita, orang buat. Tuan-tuan sekalian, itu urusan dia, itu wilayah dia. Kita jaga wilayah kita. Ini jaga-jaga, nampak macam betul tuan-tuan sekalian. Hakikatnya kita buat selain daripada Allah. Jaga. If you expect from people, prepare to be disappointed. Kalau kita mengharapkan manusia, bersedia untuk dikecewakan. If we expect from God, He will never disappoint. Kalau kita mengharapkan sesuatu daripada Allah, pastinya kita takkan dikecewakan. Maksudnya, ini jaga-jaga tuan-tuan sekalian. Inilah tip bahagia. Bahagia bukan di luar sana, bahagia bukan mahal, bahagia bukan payah. Bahagia tuan-tuan sekalian bila kita ada Allah dalam hati kita. Kita buat sesuatu kerana Allah. Tu je tuan-tuan sekalian.
Kena pandai, kena masuk universiti ke, kena pandai ke tak, kena kaya ke tak. Sebab tu Allah Ta'ala tak pernah meletakkan bahagia takwa dengan syarat-syarat tertentu, tak. Kamu berakal, fikir elok-elok, cari ilmu, tu yang membawa kamu kepada kebahagiaan. Bukan mesti kaya belum pasti bahagia, miskin belum pasti derita. Yang penting tuan-tuan sekalian, bawa hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukuplah sekadar itu perkongsian kita. Apa yang penting, ilmu yang kita dapat kita amalkan. Yang baik pastinya daripada Allah, yang dhaif daripada kelemahan diri saya sendiri kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.